Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Kunur Farahi dalam rancangan Puteri hari ini, edisi Puteri Kedah. Saya tidak berseorangan hari ini. Saya ditemani oleh jelitawan di sebelah saya ini. Sat lagi saya akan perkenalkan dekat hampa siapa gerangan jelitawannya sebelah saya ini. Silakan Kak Noni. Terima kasih Farahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini binti Yusof, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Kedah bagi penggal 2023 hingga 2026. Jadi terima kasih kepada Farahi yang hari ini menjemput saya lah untuk menjadi orang kata tetamu yang pertama untuk segmen Puteri hari ini bagi edisi Puteri UMNO Negeri Kedah. Terima kasih Farahi. Sama-sama Kak Noni. Okey Kak Noni, seperti yang kita ketahui, Kak Noni merupakan Ketua Pergerakan Puteri UMNO. Jadi boleh tak Kak Noni cerita serba sedikit untuk orang-orang yang baru nak kenali Kak Noni? Background Kak Noni ni sebenarnya macam mana? Okey. Untuk mungkin siapa yang tak kenal Kak Noni lagi lah. Jadi ini adalah penggal kedua Kak Noni bergelar sebagai Ketua Puteri UMNO Bahagian. Dan Kak Noni mungkin perkenal diri serba sikit orang kata. Boleh Kak Noni, boleh. Saya berasal daripada Kulim Anak Baru. Berusia 35 tahun. Dan ini adalah penggal kedua lah macam saya cakap tadi sebagai Ketua Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Kulim Bandar Baru. Dan saya telah berkahwin. Seorang anak, seorang umur 9 tahun, seorang lagi 2 tahun. Kecil lagi 2 tahun. Dan juga Kak Noni bekerja sebagai seorang engineer di Kulim High Tech Park, di salah sebuah multinational company lah di dalam bidang semiconductor. Okey Kak Noni, tadi saya dengar Kak Noni cerita kata Kak Noni merupakan seorang jurutera. Jadi boleh Kak Noni bagi tahu dekat adik-adik, kita kongsilah sikit noh. Bagi tahu kenapa Kak Noni memilih untuk bersama UMNO sebagai golongan profesional. Kenapa Kak Noni memilih untuk bersama dengan UMNO lah kan? Mungkin Kak Noni boleh relate dengan background Kak Noni sendiri. Kak Noni kongsikan sikit lah dengan adik-adik dan juga mungkin anak muda yang berada di luar sana. Kak Noni ni berasal daripada family, asal family itu di Kota Kuala Muda, di Sungai Petani. Jadi mak ayah dulu daripada family nelayan. Dan kemudiannya kami menerima orang kata tawaran daripada kerajaan untuk berpindah ataupun berhijrah ke Felda, mendapat tawaran untuk menjadi peneroka Felda di Felda Gunung Bongsu di dalam kawasan Kulim. Di dalam kawasan Felda tu pula bila kita diberikan penempatan, kemudiannya kita ada sekolah di dalam tu, klinik di dalam tu, diberikan kebun untuk kita usahakan 10 ekar. Siapa nak bagi kan? 10 ekar rumah, tanah rumah dan sebagainya. Jadi di situ Kak Noni membesar, menikmati orang kata inisiatif dan juga dasar yang telah dibuat oleh kerajaan. Kerajaan apa tu Kak Noni? Pada waktu tu of course lah kerajaan Barisan Nasional. Barisan Nasional. Dan kemudiannya Kak Noni di situ mendapat pendidikan awal di dalam Felda Gunung Bongsu, seterusnya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Agama Baling, dan pada waktu tu Kak Noni tingkatan 4, kerajaan menubuhkan satu inisiatif, iaitu Sekolah Berasrama Penuh Integrasi. Dulu kita ada MRSM dan juga Sekolah Berasrama Penuh. Kemudian Sekolah Berasrama Penuh Integrasi pula ditubuhkan. Jadi Kak Noni pun menerima manfaat, mendapat tawaran seterusnya ke Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak selama 2 tahun. Kemudian selepas SPM menerima pula beasiswa daripada Felda untuk buat A-level pada waktu tu di College United Engineers Malaysia, KYUEM. Dan lepas pada tu buat degree pun under MARA di UniKL Malaysian Spanish Institute di Kulim. Selama 4 tahun degree di situ, mendapat bantuan MARA pada waktu dan ketika itu, menerima orang kata pada waktu tu pelajar UniKL ni dapat sampai sekarang masih lagi dapat allowance. Berapa banyak Kak Noni kalau Kak Noni boleh kongsi sikit? Pada zaman Kak Noni menjadi student degree pada waktu tu, sebulan Kak Noni dapat 500 lebih.
Banyak Duit ah. makan 500 Duit lebih. makan saja 500 lebih. Banyak. 500 lebih. Siapa nak bagi? Mak ayah kita pun belum tentu boleh bagi. Kemudian habis di UniKL, Kak Noni berpeluang pula mendapat tawaran untuk belajar di overseas, di United Kingdom, di Wales, di bawah tajaan MARA. Jadi bila kita dah menikmati semua kelebihan dan manfaat tu, kita rasa terhutang budi satu kepada kerajaan, dan menjadi satu tanggungjawab kita jugalah untuk memastikan anak-anak kita ataupun generasi kehadapan ni mendapat manfaat yang sama, kalau tidak lebih pun sekurang-kurangnya manfaat yang sama. Itu Betul. yang Kak Noni rasa perlu untuk Kak Noni balik berjuang dan juga bersama dengan UMNO, parti yang telah banyak memberikan jasa bukan kepada Kak Noni. Kak Noni rasa kalau kita tanya pada semua, tak ada siapa yang boleh menafikan bahawa sekurang-kurangnya menerima manfaat pendidikan, sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Jadi itulah antara jasa Barisan Nasional dan juga UMNO, dan sebab itu Kak Noni memilih untuk bersama-sama dengan UMNO, dan insya-Allah itu antara aspirasi lah untuk teruskan semua inisiatif dan dasar-dasar yang baik yang telah dibuat oleh UMNO sebelum ni, insya-Allah. Kak Noni, tadi Kak Noni cakap pasal MARA. Okey, boleh Kak Noni ceritakan sikit tak? Macam mana tertubuhnya MARA ni? MARA, okey, MARA ni pun antara satu yang orang kata satu inisiatif yang diilhamkan di dalam PAU atau Perhimpunan Agung UMNO, MARA, Penubuhan UMNO dan Penubuhan MARA. Jadi kita lihat ini pun salah satu inisiatif yang hari ini membantu cukup banyak. Tak kisahlah daripada segi bidang pendidikan, keusahawanan, kan? Semuanya menerima manfaat daripada penubuhan MARA. Jadi itu pun kita rasa satu inisiatif yang cukup baik ditubuhkan, dan baru-baru ni di dalam PAU kita tubuhkan satu lagi tabung. Tabung Pendidikan Melayu. Satu lagi inisiatif yang kita ilhamkan daripada UMNO sendiri. Jadi disebabkan itulah kita rasa satu obligation ataupun tanggungjawab untuk kita kembali ke tanah air, berada di tempat sendiri dan bersama-sama dengan UMNO. Baru-baru ni Menteri Besar kita ada membuat satu pengumuman. Kak Noni tahu tak pengumuman pasal apa tu? Ya, mengenai pembubaran DUN. Betul tu. Kan? Okey. Pembubaran DUN Kedah adalah pada 28 Jun 2023. Jadi selaku Ketua Puteri Negeri Kedah, boleh Kak Noni cerita sikit tak untuk sesiapa yang tak tahu ni? Ke mana hala tuju? Boleh Kak Noni cerita sikit tak bagaimana tahap persediaan jentera Barisan Nasional, terutamanya sayap puteri sendiri? Kita tahu pada 28 Jun yang lepas, DUN ataupun Dewan Undangan Negeri di Negeri Kedah ni telah pun dibubarkan secara rasmi untuk memberi laluan kepada PRN ataupun Pilihan Raya Negeri untuk diadakan. Jadi kita lihat persediaan jentera, sebenarnya kita telah mulakan persediaan ni daripada selepas kita pemilihan. Setelah pemilihan dilakukan, kita dah ada satu organisasi baru untuk memimpin di peringkat bahagian, dan juga kita telah mendapat seorang lagi pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah yang baru, iaitu Datuk Seri Mahathir Khalid. Tok Dek lebih mesra. Ya, lebih mesra, dikenali sebagai Tok Dek. Kita tengok Tok Dek ni kerja siang malam. Sejak dilantik siang malam Tok Dek bekerja berjumpa dengan pelbagai pihak untuk mengatur gerak kerja dan juga persediaan jentera kita. Jadi di peringkat puteri pun sama juga, kita pun melakukan pelbagai persiapan. Kita ada banyak kursus, banyak bengkel, dan juga kita kali ini puteri dan pemuda diberikan satu tanggungjawab baru sebenarnya untuk menjaga ataupun memberikan penumpuan yang lebih kepada pengundi muda, terutamanya yang berusia 40 tahun ke bawah. Sebab kita tahu gelombang yang telah melanda parti kita dalam PRU ke-15 ni, salah satunya adalah pengundi muda. Betul. Jadi kita nak berikan penekanan yang lebih kepada pengundi muda, dan tanggungjawab ini sekarang digalas oleh pemuda dan puteri secara bersama-sama. Jadi itu saya rasa tahap kesiapsiagaan tu untuk menghadapi PRN, kalau nak kata 100% tu mungkin belum lah, sebab kita masih ada berbaki kan tempoh kempen dan sebagainya. Tapi up to 80 to 90% tu saya rasa kita dah ready lah. InsyaAllah boleh kalih bagi sama. InsyaAllah kita kalih bagi sama kali. Cerita pasal gelombang. Okey.
Kak Noni ada sebut pasal gelombang tadi. Biasalah Kak Noni, dalam kehidupan kita ni bukan semua benda berjalan dengan lancar, betul tak? Mesti akan ada, kita kena lalui sedikit liku-liku kehidupan lah. Jadi pada PRU ke-15 hari tu, kiranya ada satu gelombang anak muda yang mengakibatkan UMNO hanya menang sebanyak 26 kursi je ni Kak Noni. Dan Barisan Nasional 30 kursi je. Jadi Kak Noni rasa adakah gelombang ni masih wujud lagi untuk Mengenai sekarang? gelombang yang telah melanda parti kita lah hari itu kan, kita tengok kita kalah kali ini dalam sejarah paling buruk kita katakan. Tetapi itu cerita bulan 11 2022. Kalau kita tengok sekarang kita dah masuk ke Julai 2023, lebih kurang orang kata 8 bulan yang lepas. Betul. Jadi di dalam 8 bulan yang telah berlalu ni, terlalu banyak orang kata dinamik politik yang berlaku, peristiwa-peristiwa yang berlaku, dan sudah pastinya kita tengok kerajaan perpaduan yang kita ada hari ini pun semakin hari telah menampakkan keserasian dan boleh bekerjasama dan boleh bergerak sederap ke hadapan bersama. Jadi saya rasa kalau kita bercakap soal gelombang yang melanda kita, gelombang tu mungkin masih ada bakinya, tetapi mungkin tidak sekuat dulu. Betul. Tidak sekuat dulu. Dan kali ini saya rasa pengundi perlu menitik beratkan banyak aspek dan banyak perkara lah. Pada waktu kita PRU 15, masa tu pengundi perlu membuat keputusan siapakah kerajaan yang akan ditubuhkan di peringkat Putrajaya, iaitu di Parlimen. Tetapi ini berbeza dengan PRN kali ini. Sekarang ni pada waktu ini, ketika kita perlu membuang undi untuk PRN, kita dah ada kerajaan di Putrajaya, iaitu Kerajaan Perpaduan, di mana tertubuh di antara 19 parti, dan UMNO Barisan Nasional berada di dalamnya. Jadi kali ini sudah pastinya saya jangkakan pengundi harus lebih bijak, kerana kita kena sedar satu fact ataupun satu fakta, keputusan pilihan raya hari ini tidak memberikan impak ataupun kesan kepada penubuhan kerajaan di Putrajaya. Kalau kita rasa macam kalau kita dapat negeri ni kepada pembangkang parti lawan contohnya, kerajaan di Putrajaya mungkin tergugat. Tidak. Itu kena faham, itu tidak menggugat sama sekali. Tetapi sekiranya negeri Kedah ini dikembalikan kepada kerajaan BN, dan sekarang kita bersama dengan PH, Kerajaan Perpaduan di negeri Kedah, sama dan selari dengan pusat di Putrajaya, sudah pastinya itu mengukuhkan perpaduan dan juga di peringkat negeri, dan juga pusat itu selari. Jadi mudahlah untuk kita buat sebarang pembangunan, sebarang inisiatif ataupun sebarang dasar ataupun sebarang plan-plan untuk pembangunan rakyat di dalam kawasan Negeri Kedah ni. Jadi saya rasa menjawab kepada soalan Farahin tadi, gelombang tu mungkin ada tetapi tidak sekuat dulu, dan sudah pastinya BNPH di Negeri Kedah ini sudah bersedia untuk menghadapi gelombang pada PRN kali ini, insya-Allah. On daripada sejarah yang lalu, sebab siapalah kita untuk merubah sejarah, tapi kita boleh melakar masa depan. Betul Kak Noni? Betul, setuju. Okey Kak Noni, cerita pasal Kerajaan Perpaduan tadi. Kerajaan Perpaduan ni terbentuk gabungan daripada 19 parti di dalam dia, betul Kak Noni? Betul. Okey, jadi apa pandangan dan penerimaan Kak Noni selaku Ketua Puteri Negeri Kedah terhadap Kerajaan Perpaduan pada hari ini? Kalau kita melihat, kalau kita tanya soalan yang sama, mungkin sebaik saja kerajaan ditubuhkan, kita ada pandangan yang orang kata bercampur baur lah di setiap peringkat, di akar umbi dan sebagainya. Tetapi hari ini kita dah move forward. Dah berapa bulan, dah hampir setengah tahun dah kita bersama di dalam Kerajaan Perpaduan. Dan Kak Noni hari ini tak mau bercakap kenapa kita tubuhkan Kerajaan Perpaduan, bagaimana Kerajaan Perpaduan ditubuhkan. Saya pasti di dalam podcast, di dalam segmen lain, kita telah banyak membincangkan mengenai penubuhan Kerajaan Perpaduan itu sendiri. Kak Noni nak bercakap mungkin specifically di Kedah. Kak Noni juga salah seorang yang terlibat di dalam Majlis Pimpinan Perpaduan yang kita tubuhkan di Negeri Kedah ni,
yang dipengerusikan secara bersama oleh pengerusi kita Datuk Seri Mahathir Khalid ataupun Tok Dad di belah BN dan juga Datuk Seri Mahfuz Omar. Mahfuz Omar di PH. Jadi kita duduk sekali, merangka sekali bagaimana strategi-strategi yang harus kita atur untuk menghadapi PRN ini secara bersama. Jadi kita telah mewujudkan orang kata kesepakatan tu bersama daripada mula, dan hari ini kita tengok apa-apa program pun kita boleh duduk sekali. Jadi yang paling penting sekali adalah kita mesti melihat kepada titik persamaan, mencari titik persamaan dan mengenepikan apa saja perbezaan yang ada. Kalau kita nak cari perbezaan ni 1 hari, 5 hari duduk sekali pun banyak yang nak disenaraikan. Betul. Tetapi kalau kita nak cari titik persamaan, kita tengok apa yang kita mahukan, saya rasa semua parti mahukan Malaysia yang lebih baik. Betul. Kan? Yang lebih stabil. Lebih stabil. Kita pumpang-pumpang macam mana pun, bab bangsa, bab agama, bab apa semua, tapi at the end of the day kita mahukan ada nasi atas meja. Betul. Kita mahu anak-anak kita boleh pergi sekolah, kita Negara yang aman. Betul, negara yang aman, kita boleh bergerak dengan bebas, kita boleh mengamalkan agama dan juga kita punya kepercayaan dengan bebas. Betul. Kan, tidak tersekat. Jadi kita tengok itu yang paling penting. Dan kita lihat sekarang ni, kalau tengok negara-negara lain, dan memang dijangkakan tahun ini ekonomi semakin buruk. Kita lihat ada negara yang telah fall into recession ataupun masuk kepada recession, kegawatan ekonomi. Jadi kita perlukan sebuah kerajaan yang stabil, kerajaan yang mampu untuk memimpin negara ini ke arah yang lebih baik. Dan di negeri pun sama. Kita nak ada satu pembangunan yang lebih baik. Kita mahukan kepimpinan yang boleh membawa satu perubahan yang lebih baik kepada rakyat. Dan at the end of the day, saya rasa kita main politik, kita aktif politik, akhirnya end game-nya, end goal-nya kita nak yang untung tu mestilah rakyat. Betul. Itu yang paling penting. Dan saya rasa kesefahaman tu ada untuk semua parti. Dan itu memudahkanlah kita untuk duduk bersama dan bekerjasama. Kita letak sebelahlah sejarah lama yang kita ada dulu tu, tak sebelah, pejam mata dan let's do this together. So saya lihatlah ada kesefahaman tu di negeri Kedah ni, dan insya-Allah itu akan membantu gerak kerja kita lah untuk menghadapi PRN ni bersama-sama. Blok PH dan juga Blok BN, insya-Allah. Dululah saya terbaca orang duk kata UMNO ni dia bergabung dengan DAP je Kak Noni. Betul ke? Yang cuba cerita sikit. Amdap tu. Amdap tu Kak Noni. Kalau kata hampa aktif dekat Twitter, kalau kita buat posting, kita tengoklah amdap kan. Kalau kita tengok, kerjasama kita adalah di antara BN dan PH, bukan UMNO dan DAP ataupun BN dan DAP sahaja. Jadi di dalam PH tu dia ada Amanah, dia ada PKR, dia ada DAP, dan kita ada lagi berapa? 18 lagi. 18 lagi parti. Jadi kalau kita nak lihat kenapa nak dimainkan sentimen AMDAP tu, saya rasa tak relevan. Cuma depa ni ambil kesempatan untuk menyerang kita pada titik kita yang paling lemah. Betul. Di titik kita orang kata paling sensitif, dan kita faham. Dan saya rasa ke arah Malaysia yang lebih orang kata ke depan dan lebih progresif, kita lihat dinamik politik setelah PRU yang ke-14 telah berubah terlalu banyak. Gelombang politik yang terlalu orang kata kuat berlaku, dinamik politik pun berubah, dan itu bukan sahaja di negara kita, bukan sahaja di Malaysia, kita tengok di seluruh dunia. Dan baru-baru ni kita tengok di dalam pilihan raya Thailand, di mana parti Move Forward parti menang, walaupun itu bukanlah parti utama kan. Dan depa pun tak cukup untuk membentuk kerajaan, dan seterusnya perlu membuat gabungan. Jadi saya rasa kita pun kena move forward lah, melihat kepada apa keperluan politik hari ini dan bagaimana UMNO dan juga BN harus nak orang kata menerajui parti dalam keadaan yang pada waktu ini kita rasa kita kena akui yang kita lemah. Kita kena akui yang kita ada salah ataupun kita ada part yang perlu kita perbaiki. Kalau kita berada di dalam keadaan denial, kita tidak mahu mengakui yang kita perlukan satu pembaikan atau penambahbaikan. Jadi bagaimana kita nak move forward dan buat lebih baik. Jadi saya rasa
Ini masanya untuk kita lihat kembali apa corak politik yang kita mahu bawa ke depan. Dan dalam masa yang sama, kalau kita tengok balik, semasa menubuhkan kerajaan perpaduan, kita masih lagi memegang kepada 4 prinsip yang sama. Betul. 4 prinsip yang kita tak pernah gadaikan dan UMNO tidak pernah berkompromi. Yang pertama mengenai agama Islam. Betul. Agama Islam sebagai agama rasmi. Kemudian bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi. Kemudian Hak keistimewaan Melayu. Hak keistimewaan orang Melayu dan juga Hak keistimewaan raja-raja Melayu. raja-raja Melayu. Jadi itu kita tidak pernah kompromi dan itulah syarat utama yang kita bagi semasa kita nak bentuk kerajaan perpaduan. Dan saya rasa sampai ke saat ini setiap pemimpin UMNO sentiasa bercakap, bersuara dan juga tidak berdiam diri sekiranya ada di antara keempat-empat ini disentuh. Jadi saya rasa tak ada masalah lah. Kita move forward dan kita lihat ke mana ke depan ni UMNO macam mana pula kan. So untuk masa ni inilah yang perlu kita terima. Jadi kita bersama-sama dengan kepimpinan parti di peringkat pusat bersama presiden dan sebagainya, kita move forward dan kita lakukan bersama-sama. Jadi sebagai Ketua Puteri Negeri Kedah yang barulah kan, apa aspirasi Kak Noni ataupun ke mana hala tuju Puteri Kedah ni sendiri Kak Noni nak bawa? Okey, boleh soalan tu berat noh. Okey, sebagai Ketua Puteri Negeri yang baru untuk penggal ni, saya rasa kita tahu yang parti kita telah melalui 2 siri pilihan raya. Kemudiannya kita gagal untuk mendapat majoriti mutlak sebagaimana kita 60 tahun dulu kan. Majoriti mudah. Ya, majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Jadi sudah pastinya tanggungjawab tu bukannya mudah, bukannya ringan dan perlu kita pikul, bukan Kak Noni seorang tetapi kita harus pikul bersama-sama. Betul. Dan hasrat dan aspirasi Kak Noni sudah pastinya yang pertama, kita harus perhebat dan perkemaskan rumah kita dulu. Kita perbetulkan rumah kita dulu. Betul. Kan kita perkasakan rumah dulu. So disebabkan itulah kita bawa tagline Perkasa Puteri Pemangkin Perubahan. Kalau kita perkasakan diri kita perkasakan kita punya organisasi, insya-Allah puteri ni boleh membantu untuk membuat perubahan di dalam parti kita. Itu yang paling penting. Jadi sama juga di negeri Kedah, Kak Noni punya apa orang kata harapan, aspirasi pun sama juga. Kita mesti lakukan perubahan tu di tempat kita sendiri. Betul. Balik ke kawasan masing-masing dan lakukan perubahan di parlimen masing-masing. Dan insya-Allah secara totalnya kita akan dapat bersama-sama untuk mengubah Puteri UMNO Negeri Kedah ni ke satu level yang lebih baik insya-Allah. Kak Noni, sikit lah kan, saya nak petik sikit lah ucapan daripada Datuk Muhammad Khizri bin Abu Kasim. Ya, dia Kak Noni kenal tak? kenal. Dia kira hari ni dia flavor of the day. Kami panggil flavor of the day. Pergi mana pun dia popular. Lepas pada ucapan dia di PAU kan. Jadi ucapan dia yang menarik dekat saya adalah macam ni. Kepada kawan-kawan sebelah sana yang gemar menggunakan agama untuk mempertahankan parti, kami nak bagi tahu, kami gunakan parti untuk mempertahankan agama. Jadi Kak Noni, orang duk kata UMNO, BN kawan dengan DAP. Jadi dalam UMNO dengan BN ni tak ada orang Islam ke Kak Noni? Cuba cerita sikit untuk siapa yang tak faham lagi tu. Betul. Itu Kak Noni setuju. Kita ada ramai orang Melayu. Di mananya kita tengok pecahan menteri. Kan? Pecahan menteri, pecahan timbalan menteri, pecahan kepimpinan di peringkat negara kita. Kita tengok ramai je orang Melayu. Betul. Di mananya yang masalah orang kata kita bila bekerjasama dengan DAP ni, kita hilang kemelayuan dia. Betul. Itu yang paling penting. Jadi orang kata penyelewengan fakta ni perlu diperbetulkan dan kita perlu perbetulkan baliklah. Jangan kita mudah terpedaya dengan dakwah-dakwah yang tak betul ni orang kata ni kan. Betul. Kita tengok, kalau kita tengok sekarang pun kita UMNO ni berubah dan berasimilate dengan perubahan politik sama juga dengan parti-parti lain, termasuklah DAP. Dan kita lihat, kita boleh duduk hari ni bekerjasama dengan depa, sudah pastinya depa pun ada banyak benda yang depa terpaksa bertolak ansur dengan kita. Jadi saya rasa kita cari titik persamaan macam tadi Kak Doni stresskan.
cari titik persamaan, kita tak sebelah yang mana tak sama tu, tak betul, tak sama tu, kita tak sebelah. Kita buat cari jalan titik persamaan untuk kita bekerja bersama. Itu yang paling penting. Yalah, macam Yang Berhormat Anthony Loke ada menyatakan bahawa dulu kita ni lawan, sekarang kita ni kawan. Betul. Dan tak kisah lawan atau kawan, yang penting Malaysia ni aman. Betul. Betul Kak Noni? Itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Yang untung mesti rakyat. Itu Betul. yang paling penting. Jadi Kak Noni, saya rasa banyaklah input yang kita dapat daripada Ketua Puteri kita pada hari ini. Jadi Kak Noni boleh kongsi sikit tak ke adik-adik ataupun para penonton kita pada hari ini, apakah harapan Kak Noni pada PRN kali ini? Untuk kita menghadapi pilihan raya Negeri Kedah pada kali ini, sudah pastinya besar harapan saya untuk melihat UMNO, BN dan juga bersama-sama dengan rakan kita PH untuk kembali mendapat mandat untuk menerajui kepimpinan di Negeri Kedah ni, insya-Allah. Saya melihat ada banyak lagi potensi untuk kita buat dan bangunkan di Negeri Kedah. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri yang telah dibubarkan pada baru-baru ni, semuanya adalah kesinambungan projek-projek yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional. Betul Kak Noni. Itu yang paling penting. Jadi kalau diberi mandat untuk menerajui kepimpinan negeri Kedah pada kali ini, saya rasa kita pun banyak lagi idea-idea yang kita ada. Betul. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Kita dah ada beberapa siri perbincangan mengenai manifesto, New Deal yang kita akan tawarkan kepada rakyat Negeri Kedah. Dan sudah pastinya saya rasa tawaran-tawaran yang kita ada tu sangat-sangat menarik, dan saya rasa rakyat Negeri Kedah kena orang kata meneliti manifesto yang akan dibentangkan, akan diberikan, akan dibawakan oleh kerajaan perpaduan di Negeri Kedah ni, dan kemudian yang pasti kita buat keputusan yang betul, keputusan yang tepat untuk kita mengundi di dalam PRN Negeri Kedah ni. Jangan kita terlepas peluang untuk melakukan perubahan. Kerana yang pastinya sekiranya kerajaan Negeri Kedah ni sama dengan di pusat, di Putrajaya, sudah pastinya peruntukan lebih mudah disalurkan, projek-projek pembangunan lebih mudah mendapat kelulusan dan bantuan daripada kerajaan pusat. Kita tidak boleh nafikan bahawa setiap pembangunan yang nak kita jalankan sudah pastinya ada bersangkut paut dengan kerajaan pusat. Jadi inilah yang menjadi masalah, dan kita nakkan seorang pemimpin yang boleh menerajui tampuk kepimpinan negeri ni, orang yang orang kata ada wibawa untuk bawa Negeri Kedah ni ke arah yang lebih baik dan membawa keuntungan kepada rakyat Negeri Kedah. Betul. Orang-orang muda nak buat keputusan, fikir habis-habis dulu, tengok apa yang kita tawarkan, baca dan teliti sebelum membuat keputusan. Itu yang paling penting. Dan insya-Allah saya pasti orang-orang muda, anak-anak muda di Negeri Kedah ni bijak untuk membuat keputusan, dan saya pulangkanlah mandat itu kepada semua untuk membuat keputusan yang betul, dan mudah-mudahan insya-Allah kita pakat-pakat kalih bagi sama, supaya sama di Negeri Kedah ni sama dengan di Putrajaya, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kalih bagi sama di sini, yang saya faham Kak Noni, maksudnya kita kalih lah negeri Kedah kalih kepada pimpinan kerajaan perpaduan. Betul, Ya, betul. Kita kalih bagi sama kerajaan perpaduan di Negeri Kedah, kerajaan perpaduan di Putrajaya. Itu yang paling penting. Maksudnya segala inisiatif, sumbangan-sumbangan ataupun benefit lain lah kita kata, lagi mudah disalurkan. Betul. Jika kerajaan kita, di kerajaan negeri kita sama dengan kerajaan persekutuan kita. Betul kan? Betul, setuju. Okey Kak Noni, terima kasih sebab hadir pada hari ini, luangkan masa dengan kami Puteri Kedah. Okey Kak Noni, sebelum mengundur diri, sekali lagi saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap tutur bicara. Terima kasih Farahi sudi jemput Kak Noni. Sama-sama. Nanti Kak Noni mai lagi tau. InsyaAllah. Sentiasa. Kalau jemput je mesti mai. Itu yang penting. Okey, itu lah kita nak dengar. Okey, Kak Noni,
Yang terakhir, boleh Kak Noni bagi kita kata tagline Putri. Okey, untuk tagline Putri ni kita guna bukan saja di negeri Kedah, di peringkat Puteri UMNO Malaysia. Perkasa Putri, pemangkin perubahan. Jadi kalau kita nak lakukan perubahan, perkasakan puteri dulu, perkasakan puteri kita di cawangan, di bahagian, di negeri dan insya-Allah di Malaysia juga. Jadi kita akan membantu parti untuk membuat perubahan yang lebih baiklah insya-Allah. Baik. Okay, saya rasa input yang sangat padat saya dapat hari ini. Jadi alhamdulillah tamat sudah program kita. Dan semoga bertemu lagi di dalam episod-episod yang akan datang. Dan jangan lupa anak-anak muda, kalau ada apa-apa persoalan boleh drop komen dekat comment section ataupun share video ni, kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau ada pandangan boleh tulis, nanti insya-Allah kita akan jawab satu persatu. Dan jangan lupa, yang penting sekali, kita perlu perkasa puteri, pemangkin perubahan. Kali Bagi sama.